Antara fokus negeri di bawah bayu, Sabah belanja lebih 1.3 bilion ringgit perkasa pembangunan pendidikan. Laporannya langsung bersama Rozila Wati Asek. Teruskan Rozila. Ya, Otto, kerajaan negeri membelanjakan lebih 1.3 bilion ringgit dalam bidang pendidikan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata pembangunan pendidikan itu diterjemahkan menerusi Pelan Hala 7 Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ dengan mewujudkan lebih 14 inisiatif pendidikan. Datuk Haji Ji berkata turut disediakan dana beasiswa tertinggi iaitu RM136 juta tahun ini yang memberi manfaat kepada pelajar di pelbagai peringkat pengajian. Selain penubuhan tabung pendidikan negeri Sabah bagi membantu pelajar yang menghadapi cabaran kewangan. Datuk Haji Ji menyatakan demikian pada Majlis Jarayawarah Yayasan Sabah Bersama Rakyat peringkat Zon Pantai Barat Utara di Kota Marudu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib. Dalam pada itu, Datuk Haji Ji yang juga pengerusi lembaga pemegang amanah Yayasan Sabah mahu kumpulan Yayasan Sabah terus kekal relevan sejak ditubuhkan 59 tahun lalu, agar hasil negeri dapat dinikmati masyarakat termasuk aspek pendidikan dengan memberi tumpuan kepada pengembangan pelajaran, bantuan kepada pelajar dan penyediaan kemudahan pendidikan. Ketika ini, Yayasan Sabah menawarkan pelbagai bentuk tajaan pendidikan seperti beasiswa, dermasiswa dan pinjaman untuk pelajar dari peringkat sijil hingga PhD. Peruntukan 18.6 bilion ringgit kepada Kementerian Pendidikan Tinggi KPT menerusi Belanjawan 2026 bukti komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan institusi, memperluas akses pendidikan dan memperkasa inovasi pelajar. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sakmud berkata, peruntukan itu merupakan yang tertinggi pernah diterima KPT. Daripada jumlah tersebut, 400 juta ringgit dikhususkan bagi baik pulih prasarana, manakala 4.4 bilion ringgit disalurkan untuk PT-PTN yang kini menawarkan bantuan beasiswa penuh kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Ini akan dapat membantu satunya pengurusan universiti dan juga dalam kita memperbaiki infrastruktur asas yang melibatkan universiti kita, politeknik dan juga college community. Dan apa juga yang menarik dalam bajet ini, kita telah dapat menyelesaikan pertama isu yang sekarang ini hangat diperkatakan ketidakcukupan tempat untuk pelajar-pelajar kita di universiti. Datuk Mustafa ditemui pemberita selepas menyampaikan anugerah pertandingan Grand Finale Sabah Festival of Ideas dan Expo Kecemerlangan Reka Cipta 2025 di Kota Kinabalu. 138 pelajar cemerlang SPM dan STPM tahun 2024 di kawasan Parlimen Batu Sapi Sandakan menerima insentif keseluruhan berjumlah RM42,900 daripada Yayasan Bank Rakyat. Ahli Parlimennya Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata jumlah penerima menunjukkan peningkatan ketara saban tahun. Datuk Khairul Firdaus menyatakan demikian selepas menyampaikan insentif pelajar cemerlang SPM STPM 2024 Parlimen P185 Batu Sapi di Sandakan. Mengikut data yang kita dapati, pada tahun pertama yang kita dapat jumlah penerima tidak sampai 70 pelajar. Tetapi makin lama saban tahun peningkatan lebih daripada 100% dalam masa 4 tahun. Jadi saya yakin pada tahun hadapan dengan insentif sebegini pastinya ia akan membawa satu lonjakan yang baik. Jumlah insentif ini akan dinaikkan lagi pada tahun hadapan. Kami memang menyokong dan sentiasa berhasrat untuk membantu masyarakat dan pelajar-pelajar SPM, STPM yang cemerlang dan benda-benda yang melibatkan penglibatan di media lapangan ini merupakan antara agenda utama dalam sektor pendidikan Yayasan Bank Rakyat dan juga Bank Rakyat.
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM melaksana pelbagai inisiatif bagi memperkasa golongan wanita dan institusi kekeluargaan. Tumpuan meningkatkan penyertaan wanita dalam sektor ekonomi, menyediakan latihan kemahiran serta membuka lebih banyak akses pembiayaan kepada usahawan wanita di luar dan bandar. Timbalan Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, Kementerian turut memperluas inisiatif sokongan kepada ibu tunggal, suri rumah, wanita berpendapatan rendah dan kumpulan rentan melalui bantuan bersasar dan bimbingan komuniti. Selain program khusus untuk kesejahteraan keluarga dan kanak-kanak seperti pengukuhan pusat sokongan sosial, perlindungan kanak-kanak serta intervensi awal bagi menangani isu keganasan rumah tangga. Beliau berucap merasmikan program pemerkasaan wanita MARA Tenom. Turut berlangsung penyerahan sumbangan Yayasan Pelajaran MARA, penghargaan ikon usahawan wanita pesona karisma dan wanita berjaya serta kemudahan MARA lebih RM1 juta. Usaha memperkasa kesihatan wanita terus dipergiat menerusi penganjuran kempen kesedaran kanser payudara peringkat negeri Sabah, Program Anjuran Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS dan Persatuan Kanser Payudara Sabah itu diadakan buat julung kalinya di luar kawasan hospital iaitu di Galeri Azman Hashim UMS. Pengarah HUMS Dr. Maliha Dato' Muhammad Noor berkata, penganjuran kali ini melibatkan pelbagai disiplin kesihatan untuk membincangkan pendekatan bersepadu dalam rawatan. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Inovasi HUMS Dr. Nik Amin Sahid Niklah. Ketika ditemui pemberita, Dr. Nik Amin memaklumkan kes kanser payudara di Sabah dilaporkan meningkat setiap tahun. Justru wanita berusia 40 tahun ke atas diingatkan agar tidak takut menjalani ujian saringan percuma di hospital kerajaan. Hampir 25% daripada keseluruhan pesakit kita adalah daripada kadazan dan etnik kadazan dan dusun. Diikuti oleh etnik masyarakat dari kaum Cina. Jadi untuk itu perhatian yang lebih yang khusus perlu diberikan kepada etnik yang berisiko tinggi ini untuk mendapat ujian pengesanan dan juga rawatan yang sepatutnya lah. Program kesedaran seumpama akan diteruskan sepanjang tahun melalui program jangkauan ke kawasan pedalaman dan sekolah bagi menggalakkan saringan awal serta mengurangkan stigma. Penjara Sandakan komited melaksana pendekatan korektif dan pemulihan berasaskan komuniti kepada prospek. Komitmen disuarakan ahli Lembaga Hakim Pelawat Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Datuk Chew Kok Woh. Menurutnya, pendekatan seumpama mampu membangun potensi insan selaras gagasan Malaysia Madani. Ia dapat dilihat melalui usaha bimbingan sahsia, latihan kemahiran dan pemupukan nilai-nilai moral yang positif daripada agensi berkaitan. Beliau berucap merasmikan program outreach korektif dan pelepasan banduan secara lesen sempena perayaan Deepavali di institusi penjara Sandakan. 17 prospek menerima pelepasan menerusi program berkenaan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Baik, terima kasih Rozilawati langsung dari Sabah.